Peranan pekerja sosial secara umum terhadap orang kurang upaya dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama ialah broker, yang kedua ialah educator dan yang ketiga ialah mediator. Broker atau peneroka merupakan peranan pekerja sosial untuk meningkatkan kefungsian golongan OKU. Pekerja sosial berperanan sebagai sumber rujukan oleh golongan OKU untuk mendapatkan motivasi atau sumber-sumber yang ada, terutama dari segi perkhidmatan. Contohnya, pekerja sosial haruslah pandai menilai keadaan klien dari segi budaya, kelemahan, keupayaan lisan, kestabilan emosi dan komitmen klien dalam proses memberi pertolongan. Peranan yang kedua ialah educator atau pendidik. Sebagai pekerja sosial seharusnya memberi kesedaran kepada masyarakat supaya lebih prihatin terhadap golongan OKU. Misalnya, mengajak masyarakat untuk membantu golongan yang lemah dan tidak memandang serong kepada golongan OKU kerana mereka juga memiliki keistimewaan yang tersendiri. Yang ketiga ialah mediator atau penghubung. Peranan ini sangat penting bagi seseorang yang bergelar pekerja sosial. Sudah menjadi kewajipan pekerja sosial untuk menghubungkan golongan OKU dengan agensi yang terlibat. Contohnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pelajaran dan juga hospital. Peranan sebagai mediator ini sangat penting bagi memudahkan urusan para OKU. Baiklah, yang seterusnya adalah peranan pekerja sosial di Taman Sinar Harapan. Terdapat 3 cabang iaitu penjagaan, perlindungan dan kebajikan. Yang pertama adalah penjagaan. Pekerja sosial mengambil alih tanggungjawab ibu bapa anak-anak OKU di Taman Sinar Harapan. Sebagai contoh, jika anak-anak OKU di Taman Sinar Harapan ini memerlukan bantuan dalam urusan harian mereka seperti mandi, memakai baju, makan dan sebagainya, pekerja sosial lah yang akan membantu mereka di Taman Sinar Harapan ini, seperti memakaikan baju untuk mereka, menyuap mereka makan dan sebagainya. Dan seterusnya adalah perlindungan. Pekerja sosial memberi perlindungan kepada anak-anak OKU di Taman Sinar Harapan ini, seperti menyediakan fasiliti dan keperluan asas mereka, seperti menyediakan katil, bantal, meja, kerusi, baju mereka dan sebagainya, untuk membuatkan anak-anak OKU di Taman Sinar Harapan ini berasa selesa dan selamat seperti berada di rumah sendiri. Dan seterusnya adalah kebajikan. Pekerja sosial di Taman Sinar Harapan juga menjaga dan menyediakan kebajikan anak-anak OKU di Taman Sinar Harapan ini. Kerajaan telah menyediakan perbelanjaan untuk setiap seorang anak-anak OKU di Taman Sinar Harapan ini. Sebagai contoh, jika ada anak OKU yang meminta untuk membelikan KFC untuk dirinya, pekerja sosial bolehlah menggunakan wang yang diberikan ataupun yang disediakan oleh kerajaan untuk anak OKU tersebut dan membelikan KFC untuk dirinya supaya mereka berasa gembira. Apakah amalan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang paling banyak digunakan sebagai pekerja sosial dalam bidang ini? Yang pertama adalah menghormati orang lain. Menghormati ialah nilai dan maruah yang wujud bagi semua orang. Sebagai contoh, kita sebagai pekerja sosial seharusnya memberi hak kepada pelayan untuk membuat keputusan sama ada mereka ingin mengkongsi masalah mereka dengan kita ataupun tidak. Dan seterusnya adalah memberi keadilan sosial. Menjadi pekerja sosial juga perlu mempromosikan keadilan sosial untuk semua orang melalui amalan dan advokasi untuk pelanggan. Sebagai contoh, pekerja sosial seharusnya memastikan tiada diskriminasi yang berlaku di suatu komuniti tersebut. Dan seterusnya ialah integriti profesional. Integriti profesional ialah amalan pekerja sosial yang berdasarkan nilai intrinsik iaitu kejujuran, accountability, ketulusan, kesesamaan, kebolehpercayaan dan tanggungjawab. Melalui nilai-nilai ini, pelanggan kita ataupun klien mudah untuk percaya dengan kita, mudah dan bekerja dengan kita untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah mereka. Dan yang seterusnya ialah mengamalkan kecekapan. Sebagai pekerja sosial seharusnya menjunjung hak pelanggan untuk menerima perkhidmatan. Kerja sosial ini adalah pekerjaan yang cekap untuk membantu mereka.
Sebagai seorang pekerja sosial, masa depan haruslah dibina berdasarkan kekuatan yang dimiliki supaya dapat meningkatkan kesejahteraan kepada golongan OKU. Pekerja sosial ini tertumpu kepada kebajikan masyarakat seperti mengaplikasikan nilai profesional, prinsip etika, pengetahuan dan kemahiran bagi meningkatkan keadaan saling menghormati dan saling bertanggungjawab kepada golongan OKU. Seterusnya, menerapkan nilai dan etika yang membawa kepada kebolehpercayaan masyarakat terhadap profesion dan pekerja sosial menjadi petunjuk kepada golongan OKU. Selain itu, pekerja sosial ini juga memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan adil kepada seluruh golongan OKU. Pekerja sosial ini juga melakukan pelbagai penilaian dan penulisan laporan yang menyokong setiap langkah golongan ini. Tindakan ini sangat penting untuk membina hubungan yang baik dan berkesan kepada golongan OKU.